Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas ekonomi Madam Rose. Okey, untuk video pada kali ini kita akan bincang berkenaan dengan perakaunan pendapatan negara dengan subtopik 2.1b iaitu menghitung pendapatan negara. Okey, untuk kaedah pendapatan, pendapatan negara ini dihitung dengan menjumlahkan bayaran kepada faktor pengeluaran yang terlibat dalam pelbagai kegiatan ekonomi. Okey, faktor-faktor pengeluaran itu kita dah tahu terdiri daripada 4 faktor iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan. Okey, yang pertama kita tengok untuk buruh. Apabila buruh ni digunakan dalam proses pengeluaran, iaitu sama ada digunakan dari segi mental ataupun fizikal, dia akan dapat pendapatan, dan pendapatan itu dikenali sebagai gaji dan upah. Okey, gaji dan upah yang kita kira dalam pendapatan negara adalah gaji dan upah kasar, iaitu sebelum ditolak dengan cukai pendapatan dan KWSP. Okey, yang kedua adalah sewa. Sewa ni adalah pendapatan untuk tanah. Okey, tanah ini kita dah tahu dah sebelum ni, definisinya adalah apa yang berada di dalam, di atas dan di tanah itu sendiri. Okey, jadi contoh sewa ini adalah bayaran kepada pemilik tanah, bangunan pejabat, bangunan kilang dan rumah kediaman. Sebab bangunan pejabat, bangunan kilang itu semuanya didirikan di atas tanah, ataupun tanah itu sendiri digunakan contohnya untuk bercucuk tanam. Okey, jadi semua penggunaan ke atas tanah itu melibatkan bayaran sewa. Okey, yang ketiga untuk modal. Modal ni kita dia punya bayaran atas modal adalah bunga bersih. Okey, bunga bersih merupakan bayaran kepada pemilik modal yang menyumbangkan modal kepada kegiatan produktif. Bila kita sebut produktif, maksudnya pinjaman itu, jika seorang usahawan itu membuat pinjaman, tujuan dia untuk beli barang modal yang akan digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Okey, jadi bunga yang diterima oleh pemilik modal tadi dianggap sebagai kegiatan yang produktif. Okey, jadi bunga bersih ni, cara nak dapatkan bunga bersih, kita ambil keseluruhan bunga yang diterima oleh pemilik modal, kita tolak bunga atas pinjaman pengguna dan bunga atas pinjaman kerajaan. Okey, BAPP dan BAPK ni dianggap sebagai bayaran faktor yang tidak produktif. Okey, kenapa? Contoh kita tengok pengguna. Pengguna selalunya membuat pinjaman, contohnya daripada pemilik modal untuk membeli barang tahan lama. Contohnya nak beli kereta, nak beli rumah. Okey, jadi pengguna dia buat pinjaman bukan tujuan untuk pengeluaran. Jadi bunga yang diterima oleh pemilik modal yang beri pinjaman kepada pengguna tadi dianggap sebagai bunga yang tidak produktif. Begitu juga dengan kerajaan. Jika kerajaan buat pinjaman dengan tujuan untuk perbelanjaan ketenteraan, maka dianggap sebagai bunga yang diterima oleh pemilik modal itu tidak produktif sebab bukan tujuan untuk pengeluaran. Okey, jadi kita kena ingat apabila kita mengira pendapatan negara dengan kaedah pendapatan, dia cuma mengambil kira bayaran faktor yang diterima untuk kegiatan yang produktif sahaja. Okey, dan usahawan bayarannya adalah keuntungan syarikat. Okey, untuk keuntungan syarikat dia terbahagi kepada 3. Apabila usahawan dapat untung, dia akan bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, keuntungan tidak diagih. Yang kedua, keuntungan diagih ataupun dividen. Dividen dia bayar kepada pemegang saham syarikat dia. Dan yang ketiga, usahawan ataupun syarikat juga kena bayar cukai kepada kerajaan yang dikenali sebagai cukai keuntungan syarikat. Okey, untuk keuntungan syarikat ini adalah usahawan yang berbentuk korporat lah, syarikat yang besar-besar. Okey, yang kedua,
usahawan dalam bentuk pendapatan perusahaan persendirian. Yang ini terdiri daripada kedai runcit, restoran dan penjaja. Okey, so macam mana kita nak kira pendapatan negara dengan menggunakan kaedah pendapatan. So kita jumlahkanlah bayaran faktor tadi, upah dan gaji, bunga bersih. Kalau dah dibagi bunga bersih, so kita ambil saja nilai dia. Kalau dalam data yang diberi belum ada bunga bersih, so kita kena cari bunga bersih. Formulanya adalah bunga, tolak bunga atas pinjaman pengguna dan bunga atas pinjaman kerajaan. Okey, yang ketiga sewa dan yang keempat keuntungan syarikat. Okey, jika dalam data telah diberi keuntungan syarikat, so kita ambillah nilai dia 830. Okey, jika ada selain daripada keuntungan syarikat, ada juga data dia dividen, juga keuntungan syarikat, untung tidak bahagi. So kita abaikan dulu yang ini. Sebab jika kita ambil semua ni, keuntungan syarikat, dividen, juga keuntungan syarikat, untung tidak dibahagi, so dia akan jadi pengiraan dua kali kan. Okey, maksudnya 830 ni, keuntungan syarikat ni dah termasuk ketiga-tiga item ini. Okey, so yang seterusnya kita ambil pendapatan perusahaan persendirian dan kita jumlahkan semua ni, kita akan dapat KNB, KF ataupun pendapatan negara. So untuk kaedah pendapatan dia cuma melibatkan 1, 2, 3, 4, 5 item sahaja. Okey, sekarang kita tengok contoh pengiraan pendapatan negara dengan menggunakan kaedah pendapatan. Okay, soalan dia bagi perangkaan pendapatan negara sebuah negara adalah seperti berikut. Okey, jadi kat sini untuk kaedah pendapatan, so kita carilah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor pengeluaran. Okey, yang pertama gaji dan upah. Okey, gaji dan upah. Ini pendapatan yang diterima oleh buruh. Okey, yang kedua sewa. Yang ketiga bunga kasar. Okey, yang kita nak adalah bunga bersih. So macam mana kita nak bunga bersih? So bunga kasar kita mesti tolak dengan bunga atas pinjaman kerajaan, kita tolak dengan bunga atas pinjaman individu. Okey, dan seterusnya untuk keuntungan syarikat. Okey, keuntungan syarikat ni kalau kita tengok kat bawah ni, dia ada bagi juga keuntungan dibahagi, keuntungan tak dibahagi dengan cukai pendapatan syarikat. Okey, jadi ketiga-tiga benda ni adalah keuntungan syarikat. Okey, jadi masa kita mengira, so kita ambil yang ini sajalah. Kita ambil keuntungan syarikat sebab nilai ni 20,000 ni adalah hasil tambah untuk ketiga-tiga jenis keuntungan ni. Okey, keuntungan dibahagi, keuntungan tak dibahagi dan cukai pendapatan syarikat. Okey, jadi kalau kita jumlahkan semua ni, kita akan dapat 20,000. 5,000 tambah 7,000 tambah 8,000. So kita akan dapat 20,000 sama dengan nilai keuntungan syarikat. Okey, seterusnya pendapatan perusahaan persendirian dan okey, itu saja untuk pada peringkat pertama untuk kita kira. Okey, jadi yang kita perlu ambil adalah gaji dan upah, sewa, bunga kasar, tolak bunga atas pinjaman pengguna, tolak bunga atas pinjaman individu dan kerajaan, keuntungan syarikat, pendapatan perusahaan persendirian. Okey, jadi soalan A, dia kata dia nak KNB KF. Okey, so kita senaraikan dia punya item gaji dan upah, nilainya adalah 40,000. Sewa nilainya adalah 5,000. Bunga kasar, kita nak bunga bersih. Kita nak bunga bersih. Okey, jadi untuk dapatkan bunga bersih, bunga kasar kita tolak dengan BAPK, bunga atas pinjaman kerajaan,
dan bunga atas pinjaman individu. Okey, so kita bunga kasarnya adalah mana tadi, 20,000. Bunga bersih, dia punya bunga atas pinjaman kerajaan 15,000 dan bunga atas pinjaman individu 5,000. Okey. Bunga kasar 30,000, silap, 30,000. Okey, jadi 30,000 tolak 15,000 tolak 5,000. So kita akan dapat bunga bersihnya adalah 10,000. Okey, 30 tolak dengan 20,000 dapatlah 10,000. Okey, lepas tu kita ambil pula selepas bunga bersih, keuntungan syarikat. Kita tulis je keuntungan syarikat. Okey, keuntungan syarikat ni dah ada ketiga-tiga jenis keuntungan yang dalam tu. So kita ambil saja 20,000 keuntungan syarikat dan akhir sekali pendapatan perusahaan persendirian. Okey, bila kita kira pendapatan perusahaan persendirian 15,000. Okey, kita jumlahkanlah semua ni. Kita jumlahkan untuk KNB, KF kita akan dapat 90,000 RM. 90,000. Okey, itu KNB, KF. Soalan yang kedua, B, dia nak KNK pada kos faktor. KNK pada kos faktor. So macam mana formula dia? Kita dah ada kat atas tu KNB kan? Okey, kita dah ada KNB. So KNB KF. Okey. Kat sini KF. Ini pun KF. So tak perlu tukar lah sebab sama kan? Ini kasar, ini bersih. So yang dia nak adalah kasar. So kita ingat perbezaan antara kasar dengan bersih adalah susut nilai. Apabila kasar, maksudnya kita kena tambah dengan susut nilai. So kita tambah susut nilai. Okay, KNB KF 90,000. Kita tambah dengan susut nilai 5,000. So kita akan dapat RM 95,000. Okay, itu soalan B. Okey, seterusnya soalan C. Okey, soalan C. Okey, dia kata dia nak KNK pada harga pasar. Dia nak KNK pada harga pasar. Okey, yang kat atas ni yang kita dah kira tadi, dia ada KNB cost factor, KNK cost factor. So kita boleh ambil daripada jawapan B ni. So dia punya nilai KNK cost factor yang kedua. So sekarang ni kita kena tukarkan. Yang ini sama, sini K, sini K. So tak perlu tukar. Yang kita perlu tukarkan, sini KF, sini HP. So apa beza HP dengan KF? Okey, yang membezakan HP dengan KF adalah CTL dengan subsidi. So untuk dapatkan harga pasar, CTL kita perlu tambah. Okey, kita tambah CTL tapi subsidi kita tolak. Okey, sebab subsidi akan mengurangkan harga pasar. So kita ambil lah nilai tadi KNK KF yang kita dah kira tadi. Kita dapat 95,000. Kita tambah dengan CTL dia sebanyak 3,000 dan subsidi sebanyak 1,500. Okey, subsidi sebanyak 1,500, CTL 3,000. So kita akan dapat RM mana KNKHP 99,500. Okey, itu KNKHP. Okey, soalan D, dia nak KDNB. KDNB.
cos faktor. Okey. So macam mana kita nak cari KDNB cos faktor? Katalah kita ambil yang daripada KNKHP. Boleh. So KNKHP kita kena tukarkan menjadi KDNB KF. Okay, so yang bezanya sini D, sini N. So dia akan libatkan PFBLN. Sini bersih, sini kasar. So dia akan libatkan susut nilai. Sini KF, sini HP. So dia akan melibatkan CTL dengan subsidi. So kita tulislah, kita tukar satu-satu. So untuk dapatkan KDNB, KD, so kita kena tolak PFBLN. Okey, so baru kita dapat KD and KHP. Okey, kita tolak susut nilai. Okey, tolak susut nilai, kita akan dapat KD and K masih lagi HP. So kita tukar pula KF dengan HP kan. So tambah subsidi dan kita tolak dengan CTL sebab kita nak dapatkan cos faktor. So kita masuklah dia punya nilai kat sini 99,500. PFBLN dia negatif. Sini kita tolak, nilainya negatif, so kita kena tambah lah kan. 1750, susut nilainya 5,000, subsidinya 1,500 dan CTL-nya adalah 3,000. Okey, so kat sini ingatlah, kita mesti ingat kalau sini tolak dan nilainya tolak, so kita kena campur lah kan. So nilainya kita akan dapat RM 91750. Okey, seterusnya soalan E. Dia nak KD NK harga pasar. Okey, so dia nak KD NK harga pasar. Soalan D, kita dah cari KDNB cos faktor. Okey, so kita nak guna yang ni pun boleh lah. Okey, so kita ambil lah nilai dia. Sama dengan KDNB cos faktor. Kat sini dah KD, kat sini pun KD. So kita tak perlulah nak gunakan PFBLN sebab nilainya sama kan. Okay, tapi kat sini bersih, kat sini kasar. So kita guna susut nilai. Macam mana nak buat jadikan kasar? So kita kena tambah dengan susut nilai daripada nilai bersih tadi. Tambah susut nilai, kita dah jadi kasar lah. Okey, so baru kerat. Sekarang ni dah jadi kasar, tapi kat sini KF, kat sini KF, kat sini dia nak HP. So apa dia beza HP dengan KF? CTL dengan subsidi. So kita tambah CTL, kita tolak dengan subsidi. So masukkanlah nilai dia. KDNB KF tadi kita dah kira 91750. Susut nilai 5,000, CTL 3,000 dan subsidi kita tolak. Subsidi dia 1,500. Yang ni kita kena tolak. Okey, so kita akan dapat KDNK HP RM 143,250. Okey, untuk soalan E ni, kita boleh, kalau kita nak ambil daripada yang ini, yang C ni pun boleh. Lagi cepat dia punya ni. KNK harga pasar kan. Contoh, katalah kita ambil daripada KNK harga pasar. So kita nak KDNK HP. Okey, jadi KNK harga pasar. Okey, kat sini dah sama. Harga pasar. Kasar. So kita cuma perlu tukar N kepada D. Yang bezanya, yang membezakan KD dengan KN adalah PFBLN. So kita tolak saja PFBLN. So kita dapatlah nilai dia.
Okay, NKHP kita dah kira tadi 99,500. Kita tolak PFBLN, nilai dia negatif kan, 1750. So bila nilai dia negatif, maksudnya kita kena campurlah, tolak-tolak dia jadi campur kan. So dia akan dapat samalah nilai dia, RM 143,250, 143,250. Okay, itu adalah contoh pengiraan pendapatan negara dengan menggunakan kaedah pendapatan. Okey, sekian saja untuk kelas kita pada kali ini. So, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya untuk kaedah keluaran. So, jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel Madam Rose. Sekian, terima kasih.